Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera buat abangku-abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah. Jadi hari ni saya tak berapa sihat sangat lah. Agak sakit batuk, suara agak garau sikit. Okey, hari ni kita nak bercerita tentang satu episod sedih. Boleh lah saya kata perkataan sedih ni. Sebab satu kes yang mana sebuah gitar daripada Temerloh Pahang, ownernya daripada Temerloh Pahang, yang mana gitar ni telah menjadi seolah-olah macam bahan eksperimen lah untuk seorang tukang repair gitar ni. Tapi bukan area KL Selangor lah. Dia area luar daripada KL Selangor lah. Jadi gitar ni nampak gayanya seolah-olah menjadi bahan uji kaji lah, bahan eksperimen, tapi tak jadi. Jadi gitar tu dia jadi pecah. Dia punya body dia jadi macam yang dalam gambar ni lah. Masa mula-mula sampai, saya memang geleng kepala lah. Kalau kita tengok dekat skru selector tu pun, skru tu sebenarnya dia tak mounted pun dekat surface body tu. Sebab lubang tu dia dah jadi lagi besar daripada skru tu. Jadi memang tak berapa wajar lah dia jadi macam tu. Mula saya tak tahulah kenapa dia jadi macam tu kan, sebab kita just tengok secara random. So jadi keadaan keseluruhan gitar tu, gitar ni pun dah lama dia menggunakan H03. Keadaan fret pun memang dah haus lah. Gitar ni dah lama, sekitar tahun 2007-2008 macam tu. So bagaimanapun dia memang mengekalkan spek yang lama lah. Mereka menggunakan kayu rosewood. Tu nampak dia punya daki-daki tu pun dah tebal kan. Biasalah gitar dah lama. So daripada kedudukan track shader tu pun memang kita dah tahu dah, dia punya intonation dia memang out lah kan. So ini keadaan pickup dia memang berabuk sangat teruk. Menurut owner, gitar ni tak boleh main dah, langsung tak boleh main. So lepas saya tengok dekat dalam dia punya cavity tu, saya nampak dia punya wiring dia memang saya geleng kepala lah. Dia punya port dia tu pun nampak ada kesan solder yang sangat selekeh. Lepas saya check dia punya susul galur diagram untuk wiring pun memang out lah. Saya pun tak tahulah gitar ni macam mana bunyi dia, gain loss ke apa ke, ataupun tak bunyi langsung. Ada wire dah putus dan dia punya memang tak wajar lah kalau kita tengok dalam gambar ni pun kan. Jadi gitar ni dia punya port dia tu saya tak boleh buka. Daripada nut dia tu saya terpaksa grind menggunakan rotary machine untuk potong. Gitar ni saya terpaksa potong dia punya port dia tu, sebab memang tak boleh buka langsung. Jadi saya terpaksa buat kaedah macam ni lah, terpaksa menggunakan kaedah enforcement lah, di mana kita akan potong terus dia jadi sampai macam ni lah kan. Untuk makluman semua, setiap stage ataupun setiap gerak kerja yang saya lakukan untuk gitar ni, setiap pergerakan tu ada masalah. Saya nak tukar pickup ada masalah, nak buka pickup ada masalah, saya nak buka wiring ada masalah, saya nak buka bridge ada masalah, saya nak buka spring claw ada masalah, saya nak buka tali ada masalah. Jadi untuk masa saya nak buka pickup ring ni pun ada masalah juga. Saya tak tahulah apalah nasib kan gitar ni, kesian enggak tengok. Okey, untuk gitar ni dia punya pickup ring dia dah reput. Jadi saya nak buka tu, dia punya lubang untuk screw mounting tu dah patah masa saya nak buka. Dia disebabkan skru tu dia dah berkarat. Jadi bila kita nak buka tu, skru tu dia makan lubang tu. Bila dia makan lubang tu, terus patah masa dia dekat dalam cavity tu. So kita boleh nampak dekat sini pickup cover single coil ni dah patah. Yang patah tu dia punya balance dia tu tertinggal dalam slot tu. Nampak tak? Dalam slot tak, dalam cavity tu.
skru dia, saya buka je sikit dah makan dah, habis patah semua. So the problem is gitar ni pickup cover ni dia F space. Dia tak sama macam kita, bukan just boleh simply ambil pickup cover lain kita just masuk, tak boleh. Dia punya size pole tak sama. Jadi apa yang saya buat untuk gitar ni, saya terpaksa pakai pickup cover Ibanez saya, gitar saya terpaksa pakai. Sebab kalau nak order lah apa semua benda tu semua, dia bukannya cepat sampai, dia lambat nak sampai. Tahu lah sekarang ni shipping macam-macam problem. Tak apalah, saya pakai je yang gitar saya punya, saya masukkan dekat gitar ni. Airspace tu maksudnya adalah kedudukan setiap pole tu, pole pickup magnet ni dia jauh antara satu sama lain berbanding dengan pickup single coil yang bukan airspace. Maksudnya dia punya spacing dia tu agak wider, agak jauh untuk synchronize dengan floating bridge, biasanya flat rose ataupun edge. Saya juga menghadapi masalah ketika nak buka bolt on ni. Satu skru ni dia sangkut, langsung tak boleh buka, dia sangkut. Lepas tu dia punya spring claw ni dia menggunakan skru Allen key. Saya pun dia first time saya jumpa yang macam ni, saya tak boleh nak buka pasal Allen key tu spacing dia tak muat. Kalau nampak kat gambar ni, saya nak buka tu susah. Kan? Tapi alhamdulillah saya dapat juga buka skru spring claw ni. Skru ni dia punya size dia sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi saya nak buka pun saya pulas sikit. Kalau dalam 10 tu saya terpaksa pulas 1/10 dia punya angle dia tu. Jadi yang ini adalah port potentiometer yang saya dah keluarkan. So memang agak teruk lah dia punya kondisi dia. So saya check wiring dia, memang tak betul lah. Memang diagram dia saya tak tahu lah macam mana nak cakap. So dalam keadaan cavity tu dia dah semakin nipis. Saya pun tak faham kenapa ada kesan terdapat kesan routing dekat dalam cavity tu. Potentiometer ni pun dia dah jam. Yang ni lepas saya dah potong lah pakai grinder tadi tu, baru saya boleh bawa buka dia punya port ni. So saya belik-belik, memang tak tahu nak cakap lah. Sahabat-sahabat semua boleh tengok sendiri lah dia punya kondisi dia tu. Macam yang saya cakap tadi, setiap gerak kerja saya nak buat untuk gitar ni ada halangan lah. So saya tengok dia punya, oleh sebab skru tu dah reput, dia punya kepala dia dah patah. Jadi saya terpaksa gunakan plier untuk pusing sikit-sikit skru tu untuk dikeluarkan. So memang ketika ini saya dah macam rasa ini lepas ni mesti tak tahu apa benda lagi yang aku kena hadap lagi ni. Ini baru repair, baru nak buka pickup, baru nak buka port ni, belum tengok yang lain lagi kan. So body pecah tu semua tu, duk fikirlah macam mana nak hadap benda ni. Memang masa ni 1001 persoalan lah yang bermain kat fikiran saya ni. Macam mana nak bagi keadaan kondisi kita ni berada dalam keadaan optimum semula. Ni masalah masa saya nak buka bridge. Saya nak buka bracket untuk flat rose start ni, untuk H03 ni. Dia punya lubang start tu dah bulat sebenarnya, akibat daripada tangan-tangan kasar. So saya terpaksa umpil lah, tak ada cara lain lah. Saya terpaksa umpil sampai bengkok bracket tu. Tak ada apa yang saya dah boleh buat lah. Saya kena menggunakan kaedah reinforcement. Dan yang ini saya letak epoxy glue untuk tampal balik bahagian yang dah nipis di bahagian cavity elektronik tu. Okey, yang ini kita dah sampai ke stage untuk kita
kasarkan permukaan body kita ni untuk kita apply sealer dan untuk kita melakukan kerja-kerja pengecatan gitar. Jadi bahagian-bahagian yang cavity yang ada kesan raut dan sebagainya dah nipis tu saya tampal dengan epoxy glue, dan di bahagian selector saya tampal dengan kayu basswood. Yang mana kayu basswood ni saya dah potong mengikut ukuran seperti yang dalam gambar ni, untuk supaya bahagian yang nipis tu dia tak terlalu nipis sangat dan dia menjadi tebal, dan kadar untuk kita screw mounting untuk selector tu, skru tu boleh masuk dan dia boleh tersekat dekat atas body gitar tu. So tak adalah dia tenggelam macam yang sebelum ni. Yang sebelum ni dia punya skru selector mounting tu, lubang dia lagi besar daripada skru. Jadi lepas kita dah tampal, selepas beberapa jam kita route balik lah, kita shape balik kayu basswood yang ditampal tadi tu mengikut acuan cavity tu. So dia jadi macam ni lah. Saya pun tak faham lah, dia punya cavity tu terlalu banyak sangat, nipis sangat, ada kesan routing. Lepas tu yang routing tu dia letak cat hitam. Jadi yang ini kita shape balik saluran untuk selector bergerak tu, dan kita kikir dia. Jadi boleh nampak dekat sini dua lubang skru tu kita dah boleh mounting balik. Alright, so soal cavity kita dah selesaikan. Jadi sekarang ni dah sampai masa untuk kita mulakan kerja-kerja spray gitar ni. Jadi ini adalah black nitro yang saya gunakan untuk permukaan gitar ni. Jadi sebelum cat nitro ni kita dah apply, so saya apply sealer dululah. Kita apply sealer supaya dia punya, oh saya lupa nak cakap, gitar ni dia kidal. Lupa pula saya nak beritahu. Dia edisi kidal. Jadi kalau kita tengok gambar ni, nampak saya spray nitro ni dengan lapisan yang tebal. So kita boleh nampak ada banyak menggerutu tu kan. Biasanya orang panggil limau lah. Nampak dia punya limau dia tu kasar kan. So memang saya buat macam tu lah, sebab nitro ni dia tak sama macam polyurethane. Dia kena spray banyak kali baru dia dapat satu lapisan yang solid lah kan, sebab dia nipis. Jadi saya akan buat dia tebal dulu, kemudian saya bila dah kering saya akan gosok dia, dan baru saya spray halus macam ni. So dia dah halus sikit, so limau dia tu daripada 9/10 dia dah jadi 4/10, 5/10. So kita boleh tengok dekat sini kadar limau dia tu dah kurang, dan saya spray dia dengan nisbah yang lagi cair lah. So kita boleh tengok di bahagian depan dia. Jadi inilah result yang saya dapat selepas kita dah buat beberapa layer. So bahagian body, lubang-lubang dia dah nampak tebal kan. Dalam lubang pot tu, lubang volume dengan tone tu dia dah tebal, kita dah tampal daripada belakang tadi. So inilah hasil dia selepas beberapa layer kita buat nitro spray. Ini bahagian belakang dan bahagian cavity. Dan sebagai perkongsian, sepanjang nak buat gitar ni saya telah menempuh satu high volume working pressure. So memang pressure lah buat benda ni, pasal kita nak buat dia yang optimum balik, dia nampak solid balik macam yang baru. Dan sebenarnya ketika benda ni stage ni dah selesai, dah hampir selesai, sebenarnya saya masih berkecamuk lagi sebab ada lagi benda yang saya belum selesai, iaitu refret. Berdasarkan kondisi yang kita lihat sekarang, dia punya kedudukan fretboard dia, kondisi fretboard dia memang dah jadi reput lah dah reput. Jadi kalau saya nak cerita memang panjang lah. So inilah keadaan selepas refret. Saya dah treatment balik dia punya fretboard, dan inilah fret stainless steel extra jumbo yang saya dah pasang.
Alhamdulillah saya dapat selesaikan job refract ni tanpa merosakkan binding. So binding dia Alhamdulillah lah, tak adalah sopik-sopik ke kan. So kita dah buat fret leveling, kita dah buat fret crowning dan sebagainya, fret dressing. So inilah hasil yang saya peroleh dengan saiz fret 2.9mm extra jumbo. Sebagaimana yang saya cakap di awal video tadi, setiap stage yang saya buat untuk gitar ni akan menghadapi masalah. Macam yang ini sekarang ni, saya kena tutup balik lubang spring claw yang lama sebab ia terlalu besar. Sebab dia menggunakan Allen key screw yang besar gauge dia. Jadi spring claw yang sedia ada ni saiz dia agak kecil sikit, jadi kita kena tutup lubang lama. Lepas tu kita kena tebuk balik dan kita masukkan untuk spring claw screw yang baru. Jadi kita tak boleh, sebab spring claw ni dia memainkan peranan yang sangat penting untuk tuning stability. Saiz kita nak tebuk tu kena betul. Jadi seterusnya saya kena tukar anchor bush untuk start H03 ni. Sebab yang lama punya saya dapati kondisi dia tak berapa sesuai lah, tak wajar lah kalau kita guna balik. Sebab memandangkan dia punya thread dia tu dah tak elok lah. Thread dia tak elok. Lepas tu ruang Allen key tu dia dah jadi bulat. Jadi nanti possibility kalau ada maintenance in future, kita nak pulas-pulas tu dah tak boleh adjust dah, pasal dia punya skru tu dah rosak. Ini adalah tali terpakai yang saya gunakan semula untuk setup simulasi, dan apa yang saya jangka perkara ni benar-benar berlaku lah. Berdasarkan saya lihat kedudukan bridge dia, keadaan bridge start dan sebagainya, saddle. Apabila saya dive, tuning tu dia jadi flat tapi tak banyak, dan dia jadi teruk bila saya pull up, dia jadi F sharp, dia dah jauh lagi. So punca dia lepas saya check, saya buka balik, saya dapati dia punya skru saddle dah longgar dan terdapat kesan sopik pada knife H03 tu dekat plate tu. Jadi inilah satu perkara yang saya tak boleh selesai lah. Maknanya gitar ni kena tukar bridge, dan perkara ni saya dah maklumkan pada owner. Jadi untuk langkah mitigation untuk kita repair balik, saya pasang tremolo stabilizer. Tapi gitar dia dah tak boleh pull up, dia boleh dive saja. Dan gerak kerja ini berhasil. Saya dapat tuning stability yang bagus apabila kita dive. Sekarang dah sampai masa untuk saya membuat dressing untuk electronic cavity shielding ni, di mana saya apply dengan conductive shielding paint, dan inilah hasil dia. Saya apply kalau tak silap dalam 5 ke 6 layer macam tu lah. Tujuannya adalah untuk menghalang gangguan EMI ataupun electromagnetic interfere, yang mana ia berisiko untuk menyebabkan gitar tu humming. Dan biasanya saya akan set dia punya layer dia tu dengan bacaan reading bawah daripada 1. Jadi yang ini bacaan dia adalah lebih kurang atas daripada 1 lah, 2 ohm kan, macam tu, 1 ohm lebih. Jadi ini baru layer ketiga, keempat, dan yang layer yang paling banyak ni kalau tak silap saya 6 layer. So saya dapat bawah bacaan daripada 1, yang bermaksud ia mempunyai arus yang bagus lah. Jadi inilah hasil final yang saya dah buat untuk gitar ni. Ni bahagian belakang dia. Jadi yang ini adalah bahagian spring claw yang saya dah letak tremolo stabilizer tadi tu. Ini adalah knife yang saya telah genset semula. So inilah bahagian kerataan yang saya boleh achieve. Sekarang dah sampai masa saya nak pasang tali yang baru untuk final. Tadi saya tak ada benda nak risau lah sebab semua dah okey. Pot semua saya dah bubuh dengan washer. Semua pot baru saya tukar 500k. Jadi time ni lah kita buat anti-rust, kita servis, kita bersihkan pickup dan sebagainya untuk finalize sebelum kita pasang tali. Dan kita ketatkan ke semua tuning machine tu, dan kita cuci lah dia punya headstock tu, kita polish dengan sebaik-baiknya.
sebagai kesimpulannya, bolehlah saya katakan kat sini bahawa kalau kita tak tahu nak buat sesuatu benda tu, jangan buat. Nanti dia akan merosakkan lagi benda yang sedia ada tu, dan nanti dia jadi lagi teruk. So kalau kita tak tahu tu, kita akui lah yang kita ni memang tak tahu, kena belajar dan sebagainya, kan. Jadi untuk kerja-kerja kita macam ni memang memerlukan kesabaran lah, jadi pada sahabat-sahabat semua, saya harapkan adalah manfaat yang sahabat-sahabat dapat daripada video ini. So lain orang lain tafsirannya, jadi sama-samalah kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Jadi untuk membuat sesuatu repair, kita nak restore balik bukan sesuatu yang mudah. Dia melibatkan time and cost. Okay. Jadi saya juga berharapkan agar sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Semoga semuanya sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dapat sesuatu hari ini? Alright, steady.